Perjanjian perdagangan Malaysia dan juga Amerika Syarikat telah pun menjadi satu isu dan juga topik yang panas sejak kebelakangan ni. Ada yang mengatakan bahawa perjanjian ni lebih memihak kepada Amerika Syarikat berbanding negara kita. Ada juga yang tak puas hati pasal Malaysia kena belanja sampai 1 trilion ringgit kepada ekonomi Amerika Syarikat. Apa pun, jom kita ulas lebih lanjut di dalam video ni. Okay guys, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada korang yang telah pun subscribe ataupun follow saya punya social media. Kepada yang belum lagi berbuat demikian, bolehlah follow saya guys. Okay, kalau kita tengok reaksi dekat social media ramailah yang memberikan pandangan-pandangan tertentu pasal di trade pact ataupun perjanjian perdagangan antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Dan saya pun perasan lah ada yang marah-marah dan mengatakan bahawa ini bukanlah satu perjanjian yang adil, lebih menguntungkan kepada Amerika Syarikat dan Malaysia tak untung sangat, yang lebih untung adalah US. Dan ada yang cakap kalau macam tu kita batalkan sahajalah perjanjian perdagangan ni, tak payah buat apa-apa dengan US lantak. Okay, tapi ada juga something yang lucu di mana kalau kita tengok lah ada setengah orang tu dia sebelum ni tarif apa benda pun dia tak tahu tapi bila timbul aja cerita pasal isu semacam ni, wah, dia punya ulasan tu mengalahkan kepakaran trade negotiator tu. Macam seolah-olah dia pernah ada pengalaman berunding untuk free trade agreements. Okay, so kalau tanya dia, kau pernah tengok tak bill of lading tu apa? Tahu tak bill of lading tu apa? Dia pun tak tahu. Okay, tapi tak apalah, itu adalah pandangan masing-masing. Cuma bagi saya lah kan, bagi saya ada certain things lah yang saya tak nak ulas. Okay, ada certain things yang saya boleh ulas, ada certain things yang saya tak nak ulas lah. Because saya bukan orang politik. Yang nak bercakap tentang semua benda ni biasanya orang politik lah Tapi saya tak lah. Saya adalah seorang content creator. Jadi saya cakap benda yang saya tahu je lah. Yang saya tak tahu tu saya tak cakap lah. Dan kalau korang perasan, saya sebenarnya tak suka menyentuh specifically artikel 5.1, artikel ni ulas ni. Sebab apa? Kalau saya mengulas secara detail tentang benda-benda ni, seolah-olah saya ni pernah ada experience sebagai trade negotiator, ataupun saya rasa saya lebih bagus buat kerja daripada trade negotiators tu. Jadi benda-benda ni saya tak nak pergi dengan lebih detail. Dan pada saya tempat yang paling sesuai untuk kita membahaskan benda ni adalah dekat parlimen lah. So menteri-menteri yang berkaitan tu diorang kena jawab lah Tapi persoalan point dia di sini, ada hujah lah yang mengatakan bahawa disebabkan oleh dia tengok perhatikan artikel, certain articles di dalam kita punya trade agreements dengan US ni, di mana mereka menganggap lah bahawa ini adalah satu perjanjian berat sebelah dan juga tak adil dan juga lebih menguntungkan Amerika Syarikat. Okey, tak apa, saya akan ulas secara makro dan juga secara general mengenai trade agreements lah. Memandangkan nak kata saya ni ada kepakaran sangat dalam trade agreements ni, tak adalah tuan-tuan dan puan-puan tapi saya pernah berpengalaman menyelia trade documents ni tak lama tuan-tuan dan puan-puan, 10 tahun. Okay, 10 tahun. So I was quite familiar lah in terms of, you see, processing documents, particularly on the non-preferential certificate of origins. Korang tahu kan, bila kita ada free trade agreements dengan certain countries, macam manakah kilang kita nak mendapatkan benefit daripada trade agreements tu ataupun mendapat cukai yang rendah lah, ialah melalui certain forms ataupun borang-borang tertentu lah. Ini dipanggil sebagai preferential certificate of origins. Cuma saya dah tinggalkan benda ni agak lama. Okay, saya pun dah tak bekerja lagi lah di dalam economic organizations yang terlibat di dalam trade documents punya penyeliaan ni. Jadi saya tidak begitu hands on lagi. Dah lama dah saya tinggalkan Tapi sedikit sebanyak tu saya pernah lah ada pengalaman lah sedikit tak lama, 10 tahun semasa saya menjaga economic and trade policy dulu.
masa saya handle contohnya macam non-preferential certificate of origins and documentations on trade ni, saya tahulah sebenarnya menjalankan kerja-kerja sebagai seorang trade negotiator ni dia bukan satu kerja yang mudah, guys. Dia bukan satu kerja yang mudah. Saya faham. Sebab apa? Bila katakanlah Malaysia ni dia nak terlibat ataupun kita nak buat satu perjanjian perdagangan bebas lah dengan sesebuah negara tu, dia bukannya ini aku buat macam ni, kau buat macam ni, okey kita sign. Kertas ni tengok baca, okey kita sign. Tidak, guys. Proses dia sangat rumit dan juga sangat complicated. So sebagai contoh lah, MITI dia ada pasukan pakar dia lah. Contohnya macam trade negotiators itu and then dia orang akan negotiate dengan negara tu. Bila negotiate ataupun berunding ni, ada certain things yang kita kena offer kepada that particular country, dan juga ada benda yang kita offer pada dia orang lah, dan juga ada benda yang kita minta daripada dia orang. Itu berasaskan rundingan antara kedua-dua belah negara bila kita nak terlibat di dalam free trade agreements lah. Free trade agreements ni dia adalah satu perjanjian yang di mana tarif kita akan menjadi kosong ataupun dia minimum 5%, tetapi eventually dia akan pergi kepada 0% lah. Itu kita katakan sebagai FTAs. Dan Malaysia pun sebenarnya dah banyak perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu lah, sama ada dia adalah regional ataupun Malaysia sendiri directly dengan certain countries tu bila kita terlibat dalam FTAs lah. Saya cuma nak cakapkan dekat sini bahawa kerja-kerja membuat trade negotiations ni dia bukan satu kerja yang mudah. Dia adalah satu kerja yang sangat rumit. Sebab itu saya tak nak komen benda-benda yang artikel 5.1, sebab saya tahu benda ni adalah benda yang rumit semasa kita rundingkan antara kedua-dua belah pihak. Bila pasukan MITI dia berunding ni, dia bukan terus setuju, guys. Tak. Dia akan, contohlah macam free trade agreements dia runding fasa awal and then dia bagi kepada industry players ataupun industry groups untuk industry groups ni bagi komen, bagi ulasan. Okey, kita akan berunding dengan negara ni. Ini adalah setakat perbincangan yang kita ada, and then please komen. Apakah benda ni menepati ataupun memberikan benefit kepada you? Komen lah. So, bila perbincangan fasa awal ni berlaku, and then MITI hantarlah tengok draft ni ataupun paper-paper yang awal ni untuk kita komen. Saya baca. It's not easy, guys. Kalau korang baca betul-betul, korang pening kepala. Jadi juling mata. Okay? Jadi I know lah, it's not an easy job. It's a tough job. Okay? Dan mereka yang membuat negotiations ni bukan sembarangan orang lah. Of course, mereka yang ada pengalaman dan juga kepakaran yang tersendiri. Tapi bagi saya lah, dalam video ni saya akan bagi korang satu ulasan dan juga gambaran lah, supaya korang boleh faham kenapa trade agreements itu berlaku dan juga apakah perkara yang hendak dicapai oleh trade agreements dan kenapa dia jadi macam tu. Ini particularly saya akan sentuh di dalam kita punya agreements dengan Amerika Syarikat lah. Okay? So kita tahu Amerika Syarikat sebelum ni dia kenakan kita tarif, I think berapa 24-25% macam tu. Saya tak ingat. Sebab saya sekarang ni tengah mamai sikit. Saya demam 2-3 hari. So dia dalam 24-25% betul kan? Kalau saya salah korang check. Kemudian kita cakap benda tu terlalu tinggi untuk kita nego dengan US balik, and then Donald Trump cakap dia setuju untuk turunkan kepada 19%, sama dengan negara-negara jiran kita. So kita nampak adil lah dekat situ okay. Tapi kita tak puas hati dengan 19% tu. Sebab itulah kita nego balik, and then runding balik, dan dapatlah kita buat satu perjanjian yang baru selepas tu, iaitu yang kita umumkanlah semasa persidangan kemuncak ASEAN tu, yang mana kita cakap kita dapat 1,000 lebih, hampir 2,000 tariff lines yang dapat zero rated ataupun 0% tarif bila kita jual dekat US lah. Antaranya termasuk kelapa sawit. Dan saya percaya tariff lines ni adalah barang-barang yang mana dia adalah barang-barang yang kita strong, kita kuat, dan juga ada volume untuk kita masuk ke pasaran US. Itulah yang kita minta zero rated lah.
Sebab kalaulah sebab yelah kan, sepatutnya memang begitulah, sebab industri dekat Malaysia ni kalau makin banyak kita hantar ke US tapi dia kena tarif yang tinggi, habislah bisnes tu dekat Malaysia kan. Okay, so keadaannya macam ni lah. Saya nak explain macam ni lah. Okay, US ni, okay, dia adalah sebuah ekonomi yang sangat besar. Okay, dia bersaiz gergasi guys. Dia punya saiz ekonomi adalah 30 trilion US dollar. Dan kebanyakan negara-negara yang berunding dengan dia ni, saiz ekonomi dia sangat kecil, 0.1% pun tak sampai. Okay, dengan 30 trilion tu. Antara negara kecil yang berunding dengan US, Malaysia lah. Malaysia ni kita adalah small open economy. US nampak kita kecil macam ini je. Okay. Dia nampak kita kecil macam ini je. So apa maksud dia kat sini? Maksud dia US boleh survive tanpa kita. Kita tak boleh survive tanpa US. So US masuk ke dalam meja rundingan tu dengan keadaan di mana diorang tahu diorang ada kedudukan dan juga position yang sangat strong, saiz ekonomi yang sangat besar. Diorang ada pengaruh, okay? Dan diorang tahu kita nak masuk ke dalam pasaran diorang. So, diorang ni gergasi lah, okay? So, bila dah tahu gergasi, contohnya lah kita berhadapan dengan satu gergasi yang tinggi dia macam pokok. Okay? Dia tiba-tiba cakap dengan kita, okay, aku nak ambil rumah kau. Okay? So apa kita boleh buat dengan gergasi ni? Kita runding lah. Kita nak lawan ni, kita akan kalah. Sebab itu dalam kes Malaysia ni, dalam konteks Malaysia ni, kita kena tahu option dan juga pilihan yang kita ada. Dan saya boleh katakan kita ada 3 pilihan lah dekat sini. Yang pertama sekali, kita lawan US balik. That is the first option. Okay, kita lawan. Maksudnya, kalau katalah US naikkan kita punya tarif sebanyak 24%, kita pun lawan juga. Kita kata dengan Donald Trump, okay, kau nak masuk kau punya produk dekat sini, US dekat sini, aku naikkan juga 24%. Matching. Kita lawan tarif dengan US. Boleh, kita lawan. Tapi kita kalah lah. Kan? Kita takkan menang. Okay? Kita takkan menang. Donald Trump tengok, okay, kau nak lawan aku kau nak lawan aku. Okay, tak apa, aku naikkan terus kepada 100% lah. So, terduduk kita. Okay, kita kalah. Kita tak akan menang. Okay, itu pilihan pertama. Pilihan kedua pula, okay, bila pilihan pertama, kalau katalah kita ambil pilihan pertama tu, apa kesan pada kita? Habis guys. Kita punya barang tak boleh masuk US, tak laku sebab dia akan menjadi mahal sebab cukai dah naik terlalu tinggi. Kalau kita lawan Donald Trump naikkan kepada 100%, habislah. Barang kita jadi mahal, tak ada market dekat US. Bila barang kita tak boleh nak masuk ke pasaran US, apa akan berlaku guys? Kilang akan tutup lah. Tak ada order. Pekerja hilang kerja lah. Bila pekerja hilang kerja, diorang pun tak ada duit lah nak berbelanja. Pengangguran pun akan meningkat. Okay? Tapi itu adalah first option lah. So first option kita tak boleh buat. What is the second option? Second option adalah kita buat tak tahu je. Kita buat tak tahu. Kita buat tak layan je. Kita tak payah nak nego. Kita buat business as usual. Kita buat tak tahu. Okay? Tapi kalau kita buat tak tahu, but at the same time, negara-negara jiran kita ni buat deal dengan US, apa berlaku? Kita punya tarif lebih tinggi lah daripada diorang. Diorang akan dapat tarif yang lebih rendah daripada US sebab diorang buat perjanjian dengan US. So, dengan itu, ia akan menyebabkan kita punya barang tu tidak kompetitif. So, apa akan berlaku guys? Kilang-kilang yang beroperasi dekat Malaysia ni, diorang akan tutup, diorang akan pindah ke negara jiran. Sebab apa? Dekat negara jiran tu dapat tarif yang lebih rendah. Betul tak? Right? Kalau itu berlaku, pun kilang dekat Malaysia akan banyak tutup, rakyat tak ada kerja, hilang kerja, pengangguran berlaku, ekonomi akan jatuh. So, apa kita punya option? So, option satu tak boleh ambil, option kedua pun tak boleh ambil. So, apa option kita ada? Yang ketiga adalah kita berunding lah. Okay, kita berunding lah. Kita kena berunding lah. Kita kena masuk ke meja rundingan. Okay? Jadi bila kita masuk ke meja rundingan ni, kita kena tahulah yang kita sedang berunding dengan gergasi. Okay? Gergasi ni, dia tahu dia boleh kalahkan kita.
Okay. Dia tahu dia boleh kalahkan kita. Jadi bila dia berunding dengan kita, dia dah tahu dia kuat. Okay. Dia tahu kita ni kecil aja. Bila dia berunding dengan kita, dia ada kelebihan. Okay. Dia tahu dia ada kelebihan. Engkau tak nak dengar cakap aku pijak engkau je. Gergasi. Okay. So bila kita berunding dengan gergasi ni, memang secara logiknya dia akan memihak kepada gergasi. Betul tak? So takkanlah gergasi yang tahu dia kuat, okay, dia nak buat perjanjian dengan kita di mana perjanjian tu lebih memihak kepada kita berbanding dia. Mestilah dia nak buat perjanjian yang lebih memihak kepada dia. Itu sahaja pilihan yang kita ada. So cuba korang sebutkan mana satu negara kecil, saya cakap negara kecil, bersaiz kecil macam Malaysia ni, berunding dengan US tapi dia menang. Dia lebih untung daripada US. Tak mungkin, guys. Tak mungkin. Setiap kali US masuk ke meja rundingan dengan negara kecil, advantage akan berada pada US. US akan tetap lebih untung. So kalau orang kata US lebih untung daripada perjanjian ni, saya setuju. Sebab memang macam gitu. Kan? Memang keadaannya macam tu. So that's why negara-negara kecil ni, bila kita berunding dengan US yang kita tahu saiz ekonomi dia memang trilion US dollar dan dia punya saiz ekonomi dia besar, dia adalah bersaiz gergasi, kita negotiate dengan dia, kita berunding dengan dia bukan sebab kita nak menang di dalam rundingan tu. Of course akan ada benda-benda yang kita kena give away. Okay? For sure. Tapi selagi kita tidak menggadaikan kita punya kedaulatan, okey. Kan? Dan cuba korang sebutkanlah, kalau ada negara yang kecil dia berunding dengan US, dia lagi menang. Takkan berlaku. It's not going to happen. Okay? So apa pilihan kita ada? Sebab tu bila kita berunding dengan US dan juga ekonomi yang besar ni, objektif kita sebenarnya bukanlah untuk menang di dalam perundingan tu. Objektif kita adalah for economic survival. Persoalannya, kita tahu kalau kita buat option pertama, kita tak boleh survive. Option kedua, kita tak boleh survive. Option ketiga, okay, kita still boleh survive. Mungkin kita dalam rundingan tu, at the end of the day, orang akan cakap US lebih untung. But kita punya ekonomi still boleh survive. Orang still ada kerja. Still ekonomi kita boleh grow. Okay lah, what? As long as kita tidak menggadaikan kita punya kedaulatan. Kerja untuk menjaga kedaulatan ni siapa? Trade negotiators and the government lah. So kalau katalah, tapi the groundwork saya percayalah, ini dibuat oleh golongan pakar trade negotiators daripada MITI. And I believe on their expertise. Saya percaya dan saya yakin, keyakinan saya ni saya letak pada mereka, yang mana saya tahu mereka telah menjalankan tugas sedaya upaya lah. Okay? Dan juga bergantung kepada kepakaran mereka. Okay. Boleh tak bila US berunding dengan satu negara tu, okay, dia win-win. Maksudnya US tak menang ataupun tak untung lebih daripada perjanjian tu. Boleh. Dia berunding dengan gergasi lah. Siapa gergasi tu? China lah. Kalau dia berunding dengan negara yang bersaiz ekonomi besar macam China, so maksudnya gergasi jumpa gergasi. So bila gergasi jumpa gergasi ni, dia nakkan deal yang fair. Sebab apa? Dia tahu ekonomi dia besar. Kau kata kau punya ekonomi besar, aku punya ekonomi pun besar. So bila aku berunding dengan kau, aku nakkan fair result. Kalau tak fair result, kalau benda tu tidak fair, aku rasa benda tu tidak fair, aku tak nak berunding dengan kau. Aku tidak mahu bersetuju di dalam trade agreements tu. Sebab itu China buat macam itu. Sebab itu kalau korang tengok masa Trump pergi buat lawatan ke Asia tu, dia bersetuju untuk memperlahankan, membuat satu gencatan senjata ekonomi lah. Ada benda-benda yang dia rasa okey, tak apa, kita beralah sikit lah. Tetapi itu bukan satu perjanjian. Itu adalah satu persetujuan sementara. Perjanjian rasmi perdagangan antara China dan US belum lagi dimeterai, belum lagi disign. Apa yang berlaku hari itu adalah gencatan
ekonomi, gencatan senjata ekonomi untuk sementara waktu sahaja. Okay. So kalaulah China tahu bila dia berunding dengan US dan juga dia sign agreement tu pada masa itu, dan dia mendapat fair deal, mendapat satu keputusan yang adil bagi dia, kenapa dia tak nak sign? Dia sign aja lah. Betul tak? Sebab dia tahu kalau dia sign pada masa tu mungkin tak adil bagi dia, atau mungkin dia fikir okay, tak apa, aku delay time lagi, boleh lagi berunding dengan US untuk aku mendapatkan lebih banyak advantage daripada perjanjian ni. Itulah gegasi lawan gegasi. Tapi kalau kita ekonomi bersaiz kecil, kita nak lawan apa? Betul tak? So kita hanya boleh berunding sebaik mungkin. Okay, tapi pada masa sama memang kita kena buka ekonomi kita. Memang dia akan minta kita itu, minta kita ni. Memang dia akan minta lebih daripada kita. For sure guys. Because kita saiz ekonomi kecil. Tapi as long as kedaulatan kita itu tidak tergugat, pada saya okey je kan. Kita nak expect macam mana? Okey, kita pergi kepada spending ataupun perbelanjaan 1 trilion lah yang pun agak kecoh jugalah. Orang kata kerajaan kena berbelanja 1 trilion dengan US. Okey, kemudian orang cakap lah ini bla bla bla. Kita kena faham satu benda lah guys, bahawa di dalam kerajaan memang dia buat perjanjian perdagangan. Tapi yang betul-betul berdagang ni siapa? Yang betul-betul berdagang ni adalah syarikat. It's not the government yang berdagang. Kerajaan buat perjanjian sebab ada certain things yang mana kerajaan boleh kontrol lah. Contohnya macam tarif and non-tarif barrier. Okay? Tapi yang betul-betul menjalankan aktiviti perdagangan ni siapa? Pihak swasta, syarikat swasta. Takkanlah kerajaan nak beli barang daripada US, betul tak? Kerajaan beli barang tu untuk apa? Lepas tu dia nak jual pada siapa? Betul tak? Yang membeli barang tu, yang berdagang sebenarnya adalah syarikat-syarikat swasta. Jadi, kenapa kerajaan masih lagi nak masuk ke dalam perjanjian perdagangan? Kalaulah yang trade tu pihak swasta, yang untung tu pun pihak swasta, kenapa kerajaan nak berdagang? Sebab apabila syarikat-syarikat kita ni dia dapat penetrate ataupun masuk ke negara luar, dia dapatlah kembangkan perniagaan dia. Bila dia dapat kembangkan perniagaan dia, dia dapatlah hire lebih banyak orang untuk bekerja. Lepas tu bila bisnes dia grow, dia bolehlah membayar cukai kepada kerajaan. Saiz ekonomi kita ataupun KDN kita pun growing lah. Right? So kerajaan tidak berdagang, tetapi kerajaan dia akan mendapat kesan yang tidak langsung lah daripada perdagangan tu. Baik. So that's why bila dikatakanlah kita kena spend 1 trilion ringgit ni, persoalannya adakah ini kerajaan yang kena spend? Adakah ini kerajaan? Sebab bila kita katakan duit kerajaan, ia adalah duit pembayar cukai. Okey, kerajaan mendapat hasil daripada cukai. So, adakah kita gunakan duit pembayar cukai ni untuk spend this 1 trillion? Tidak. Okey, kita kena spend banyak ni, banyak ni. Kenapa pula macam tu? Because kerajaan boleh kontrol GLC yang berdagang dengan US. Okey, kerajaan boleh kontrol GLC ni. Okey. Cuma bila duit itu masuk, duit itu bukanlah masuk terus ke akaun kerajaan. Duit itu masuk ke akaun GLC. So, dengan kata lain, kerajaan menggunakan GLC itu sebagai satu alat untuk kita berunding dengan Amerika Syarikat sebagai senjata ekonomi. Duit ni GLC pun syarikat kerajaan, itu pun duit kerajaan. Tak, itu duit GLC lah, bukan duit kerajaan. Kan? Itu duit GLC lah, bukan duit kerajaan. GLC bayar kerajaan dividen, tetapi macam mana diorang berdagang menggunakan duit itu diorang punya keputusan lah. So 1 trilion ringgit ni adalah komitmen yang saya percaya dibuat oleh GLC. Kalau kata contohnya procurement ke investment ke yang termasuk di dalam 1 trilion ni, ini adalah spending daripada GLC. Kemudian ramai orang tak puas hati. Kenapa kita nak menggunakan GLC? Kenapa kita nak menggunakan GLC? Bang, GLC ni daripada dulu sampai sekarang, tak kira lah yang memerintah Malaysia ni siapa, Barisan Nasional ke, PN ke, Pakatan Harapan ke,
kerajaan perpaduan ke. Daripada dulu memang JLC ni digunakan sebagai senjata ekonomi. Dia digunakan sebagai senjata ekonomi. Okey. Tak payah nak sembang lah. Dia digunakan oleh senjata ekonomi. Sebab itu, kalau korang tanya saya lah, hubungan di antara government dan juga JLC ni is a quite complicated relationship. Okay. Saya bagi contoh lah macam mana kerajaan menggunakan JLC sebagai economic weapon. Katakanlah saya bagi contoh ringgit kita jatuh. Normally bila ringgit kita jatuh, pihak yang akan bertanggungjawab adalah bank negara lah. Diorang akan buat intervention di dalam pasaran forex. Diorang akan membeli ringgit Malaysia dan menjual US dollar, and because of that kita punya demand ringgit naik, value ringgit tu pun boleh distabilkan daripada terus jatuh lah. Tetapi kalaulah bank negara terus menerus keep on using the reserve untuk mempertahankan ringgit, tak kala masa di mana nilai ringgit jatuh, lama-lama habislah reserve bank negara. Betul lah. Jadi bank negara pun kena stop juga using the reserve untuk defend ringgit bila masanya sampai. Kena relax lah juga Dan bila dia relax, apakah method lain yang boleh digunakan untuk defend ringgit? JLC lah. JLC lah. Sebab itulah apabila ringgit kita jatuh secara drastik, maybe because of speculative activities ke kan, so JLC ni akan repatriate balik dia punya profit earnings. Dia bawa balik ke Malaysia. Bila dia bawa balik ke Malaysia, dia akan tukarkan ringgit itu, dia untung tu di dalam US dollar, dia tukarkan balik kepada ringgit. Jadi ringgit punya demand pun naik. Jadi ringgit pun distabilkan nilai dia. So itu adalah contoh yang saya boleh bagikan kepada korang. Bagaimanakah JLC ni memang daripada dulu digunakan sebagai senjata ekonomi. Kita je tak nampak. Okay. Sebab itulah ini berbalik kepada relationship between JLC and the government lah. It's quite complicated because sebab itulah kalau korang tengok sejak daripada dulu, apabila JLC kita ni berhadapan dengan masalah, apa kerajaan buat? Kerajaan akan bail out. Okay? Untuk menyelamatkan JLC itu. Sebab apabila, of course lah, salah satu sebabnya supaya JLC itu masih terus boleh beroperasi, pekerja tak kena buang kerja dan sebagainya. Tapi yang lebih penting sekali, kerajaan akan menyelamatkan JLC because kerajaan tahu bila sampai masanya mereka boleh menggunakan JLC itu balik sebagai senjata. Senjata ekonomi lah. Bukan senjata pom-pom-pom-pom macam tu. Bukan peluru berpandu, bom nuklear, bukan. Senjata ekonomi untuk mempertahankan ekonomi kita. Okay. Dan ini juga secara tak langsung, bila JLC ni tahu bahawa mereka akan diselamatkan, itu yang menjadikan the relationship between government and JLC ini become complicated lah, dan dia meletakkan kerajaan dalam satu keadaan yang agak dilema sebab dia akan berpotensi untuk mewujudkan moral hazard. Moral hazard ni maksudnya, kalaulah contoh JLC tu tahu kalau aku sesak pun, kalau aku ada masalah pun, kerajaan tetap akan tolong aku, kerajaan akan tetap selamatkan aku. Itu adalah moral hazard. Kerajaan tetap akan bail out aku. So bila kerajaan bail out, rakyat marah lah kan. Rakyat mesti akan marah kalau kata every time kerajaan bail out JLC kan, rakyat mesti marah. Tapi saya tidak cakap bahawa bail out JLC itu satu benda yang betul. Tak, saya tak cakap macam itu. Saya cuma cakap kenapa benda tu berlaku. Kenapakah ia berlaku sedemikian rupa, dan kenapakah apabila JLC ni berhadapan dengan masalah, it's very difficult for the government to say no untuk bail out dia orang. Sebab apa? They are our weapon. Right? So dekat situ saya harap korang faham kedudukan JLC itu. So that's why this 1 trillion ringgit dia adalah pembelian daripada, contohnya macam JLC lah. JLC yang akan beli. Right? Contohnya Petronas, dia beli LNG dengan Amerika Syarikat. Lepas tu syarikat Malaysia
Lepas tu dia mungkin Musk beli Boeing ke dan sebagainya lah. Itu dikira purchases from the US yang dibiayai oleh duit masing-masing. Okay, bukan duit Malaysia. Sebab apa? Kerajaan dia tak boleh suruh syarikat swasta ni, kau pergi spend, kau pergi labur, tak boleh. Tapi dia boleh control GSC untuk spend. Dia boleh control lah. They have voice. Right? Cuma kerajaan melaporkan lah jumlah urus niaga tu. Kerajaan kena buat report lah. Tapi what really important is that this 1 trillion ringgit bukanlah satu duit yang kerajaan ambil daripada pembendaraan nak spend dekat US. No, it's not like that. So kita nak mengkritik ni, kita kena tahulah, it's not the government punya money, it's not taxpayers punya money, it is the GLC punya money. But as I said before, when that particular GLC facing a problem, later on the government need to bail out. Okay, so korang kena faham lah this kind of relationship. So and before saya end video ni, what is the return yang kita dapat? Okay, the return yang kita dapat daripada perjanjian ni, walaupun mungkin dikatakan, saya boleh terima lah bila orang kata US lebih untung daripada this perjanjian. Saya boleh terima because logik lah. Gergasi nak deal dengan kita, takkan gergasi tu nak bagi kita untung lebih. Mestilah gergasi tu nak dia untung lebih. Betul tak? So apa yang kita dapat basically antaranya lah, kita dapat menurunkan tarif sehingga 0% dikatakan kepada 1,711 barangan ekspor Malaysia ke pasaran US. Contohnya macam barangan komoditi lah, yang mana kita memang itu adalah barang-barang kekuatan kita. Contohnya macam sawit, lepas tu produk hiliran, getah, koko, iaitu sektor-sektor yang kita memang mempunyai akses yang tinggi lah, ataupun pasaran yang baik ke negara Amerika Syarikat lah. Okay, so bila kita dapat this tarif, dia akan melegakan lah sektor-sektor yang memang menjadi nadi kepada ekonomi kita. So because of that, kita still boleh survive. The keyword dekat sini adalah survival, guys. It's not about we having keuntungan yang lebih daripada US. Siapakah yang sepatutnya dapat untung lebih? Adakah Malaysia untung lebih ataupun US untung lebih? It's not about that. Bagi US, bila dia masuk ke perjanjian ini, objektif dia adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. That is dia punya perspektif. Sebab dia tahu dia memang kuat, dia memang gergasi. Tapi bagi negara kecil macam kita, the objective for us entering these trade agreements is because for our economic survival. It's not about we having better benefits and advantage compared to the US. No, it's about our economic survival. Kalau kita tak masuk ke dalam perjanjian ni, kita tak boleh survive. It's not about kita kena untung lebih daripada US. No, it's about economic survival. Kan? So kita kena ukur baju dekat badan sendirilah. Kan? Tapi as long as, macam saya cakap tadi lah, kita tidak mengorbankan kita punya kedaulatan, dan saya percayalah benda tu sudah diberikan pertimbangan oleh kita punya barisan pakar trade negotiators, and my confidence adalah ke atas mereka. Itu sajalah saya punya video untuk kali ni. So semoga korang dapat sesuatu lah daripada video saya. Dan juga kalau korang belum lagi follow saya ataupun subscribe saya punya YouTube channel ataupun social media saya yang lain, bolehlah berbuat demikian. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye.